Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala, segala nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur padanya atas nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayahnya. Sehingga dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berada dalam kehidupan yang diberkati oleh Allah, berada dalam rahman Allah Ta'ala, dikurniakan ilmu yang barakah insyaAllah, ditingkatkan iman dan taqwa, diberi istiqamah dalam hidup kita untuk terus berada dalam kebaikan, kebajikan si Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita beroleh dengan kejayaan dalam hidup kita di dunia sampai ke akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mulakan kepada semua asatizah, khususnya kepada semua barisan kepimpinan dan peneraju bagi sahabat pecinta Al-Quran, juga semua muslimin muslimat, haji hajah, ainda bonda yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Taala. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua hari ini insya-Allah ya. Dan mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, pertamanya saya mohon maaf kerana sikit kelewatan, ada masalah sikit dalam perjalanan saya tadi. Tapi alhamdulillah semua dah selesai. Jadi kita akan teruskan dalam tajuk kita hari ini, macam mana kita nak dapat hasanah yang besar daripada azan. Ya. Sebab apa? Syariat azan ni adalah syariat yang akan berlaku dalam seharian hidup kita, sehari semalam sebanyak 5 kali. Ya. Iaitulah sebelum solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Bila masuknya waktu, maka akan dilaungkanlah oleh para muazzin dengan syiar azan. Ya. Jadi kita akan cerita tentang azan ni dan kita akan terokai apakah perkara-perkara yang hebat sebenarnya ya melalui azan ini, yang sebenarnya kalaupun kita bukan muazzin, kalau kita seorang wanita, apatah lagi kita tidak melakukan azan ya, ataupun kita seorang lelaki tapi kita bukan seorang muazzin di masjid atau di surau, tetapi kita masih boleh dapat pahala yang besar. Kita masih boleh dapat ganjaran yang besar. Kita masih boleh mendapat kebaikan yang besar daripada disebutkan azan yang telah dilaungkan tadi ya, insya-Allah. Jadi sebab itulah kita kaji perkara ni. Kita akan lihat apakah asal usul, macam mana azan ni boleh berkumandang, apakah sirahnya, apakah yang disebutkan dengan permulaan syiar azan ni, bagaimana ia bermula, apa manfaat kelebihannya, ya, apa keutamaannya, dan begitulah juga apakah kebaikan yang kita boleh dapat dan apakah amalan-amalan sunnah saat kita mendengar azan tersebut. Baik. Jadi kita akan pergi kepada beberapa perkara, iaitulah antaranya kita sebut dahulu awal pensyariatan azan. Ya. Macam mana azan ni boleh bermula? Azan yang kita dengar setiap hari, sehari semalam tu, macam mana dia mula? Startnya azan itu. Baik. Jadi kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ketika Nabi usia 40 tahun, Nabi menerima wahyu dari Allah Ta'ala, iaitulah melalui perantaraan Jibril AS. Bila Nabi terima wahyu, maka mulalah Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya. Maka saat itu Nabi berdakwah kepada orang-orang musyrik di Mekah, bermula dengan rahsia, secara rahsia, sampailah satu keadaan Nabi kena berdakwah secara terang-terangan. Dan bila sampai ke 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah Al-Mukarramah, banyak ujian-ujian yang Nabi lalui. Akhirnya Allah memberikan perintahnya untuk Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berhijrah. Itu juga sahabat-sahabat lain pada masa yang berbeza. Ya. Jadi mereka ada yang bertolak waktu yang lain. Ya. Nabi SAW bertolak di waktu malam. Kemudian Nabi duduk di Jabal Thur kerana ramainya orang yang datang cari dan nak bunuh Nabi SAW. Pembunuh-pembunuh upahan, mereka sangat mencari Nabi, nak bunuh Nabi sebab apa? Ganjaran dia besar. Ganjaran boleh bunuh Muhammad ketika itu adalah 100 ekor unta. Contohnya macam kereta lah, kereta X70, 100 biji. Siapa tak nak kan? Jadi semua orang nak dapat ganjaran tu kan. Sebab tu mereka berkeliaran nak bunuh Nabi SAW. Dan strateginya Nabi duduk di Jabal Sur selama beberapa hari. Jadi Jabal Sur ni dia tinggi. Tingginya Jabal Sur ni, dia ada 2 jabal di Mekah yang famous lah. Satu namanya Jabal Nur. Jabal Nur ni, Bukit Nur,
dia ada Gua Hira. Ada Gua Hira. Jadi siapa yang pergi umrah, biasanya mutawif akan tawarkanlah siapa nak ajak, siapa yang nak naik Jabal Nur ni. Jadi Jabal Nur ni adalah bukit dan gua itu tempat Nabi terima wahyu yang pertama. Ya. Jadi naik, boleh naik dalam tempoh masa sejam naik. Sejam naik sampai atas. Ya. Dia ada tangga-tangga yang dibuat. Tangga-tangga ni memudahkanlah nak untuk naik kan. Namun nak naik tu memang perlu stamina lah. Jadi Nabi SAW naik turun kat situ hari-hari. Ya subhanallah. Sampailah Nabi terima wahyu. Kalau Jabal Nur naik sejam, turun lebih kurang 45 minit. Kan? Kalau berguling lagi laju lah kan. Guling ke bawah tu. Tapi tak balik hotel lah, balik hospital. Kan? Jadi kalau Jabal Nur naik sejam, turun 45 minit. Jabal Sur 2 kali lipat. Naik nak sampai atas dekat 2 jam. Dan turun pun lebih kurang itulah. Maksudnya Jabal Sur ni dia memang lebih tinggi lagi. Dan di situlah Nabi duduk beberapa hari sampailah Nabi berangkat ke Mekah. Ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, skip cerita ni sampai Nabi tiba di Quba dahulu. Masjid Quba dibina di situ. Masjid Quba. Masjid yang pertama dibina ya ketika mana Nabi sampai di Madinah. Di Quba tu salah satu daripada kawasan Madinah. Jadi di Quba sana itulah Nabi duduk 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan diceritakan bahawa setelah 5 hari Nabi di situ, Nabi solat Jumaat, barulah Nabi berangkat ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi tiba betul-betul dekat kawasan depan Masjid Nabawi sekarang. Dulu tak ada masjid Jadi Nabi tiba situ, ramailah para sahabat, Ansar, Muhajirin yang sambut Nabi SAW. Lalu mereka tariklah tali unta Nabi untuk bawa Nabi pergi rumah mereka masing-masing. Berebutlah. Jadi akhirnya Nabi kata lepaskan tali unta itu kerana dia telah pun diberi perintah oleh Allah. Jadi unta tadi tu rupa-rupanya mereka lepaskan, unta ni pun berjalan. Jadi kerana kat mana dia berhenti, kat situlah Nabi akan duduk. Maka akhirnya unta ni pun berjalan sampailah betul-betul depan Masjid Nabawi. Kalau semua jemaah yang pernah pergi Masjid Nabawi tu, kat makam Rasulullah, dekat depan makam Rasulullah SAW tu, ada kawasan yang pintu masuk imam Masjid Nabawi keluar masuk ke situ. Dan juga jenazah pun keluar masuk ke situ juga. Jadi depan pintu tu ada satu binaan. Binaan tu ada macam 2 tiang kecil, tiang pendek yang berwarna silver. Jadi dikatakan di situlah unta tu berhenti. Dan di situlah depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang dia ni dia berbantu banyak perjuangan Nabi sampai akhirnya dia wafat, tapi dia tak wafat dekat Madinah. Dia wafat dekat Konstantinia, dekat Konstantinopel. Jadi siapa yang pergi Turki, mereka akan dapat ziarah makam perkuburan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di sana. Jauh tu. Sahabat tu berjuang untuk menakluk Konstantinia. Baik. Ataupun Konstantinopel. Jadi balik pada tadi. Jadi akhirnya Rasulullah SAW pun dengan sahabat membina masjid. Membina Masjid Nabawi. Maka disitulah ramainya umat Islam datang solat di sana. Solat fardu berjamaah dan sebagainya. Maka disitulah bermulanya kata apa, pensyariatan azan. Baik. Daripada Nafi' berkata bahawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan solat. Sebab belum ada saat itu seruan yang khusus untuk solat. Jadi mereka ni panggil-panggil je. Okey, dah masuk Zuhur dah, semua panggil-panggil. Jom, semayang. Jom solat. Jadi mereka ni saling mengajak sahabat-sahabat masing-masing untuk pergi solat. Pada satu hari, sebahagian dari sahabat ni berkumpul di Madinah tu dan berbincang sebab tak ada seruan yang khusus untuk panggil pergi solat. Jadi ada yang berkata, kita pakai nakus. Nakus ni apa? Kayu panjang yang dipukul dengan kayu kecil. Jadi ada satu kayu panjang, kita ambil kayu kecil tu, kita pukul tang.
Macam tu, untuk panggil orang solat. Seperti mana nakusnya orang Nasrani. Jadi orang Nasrani selalu buat macam tu. Dia ketuk-ketuk kayu kan. Nak panggil orang pergi ke dia punya gereja. Sebagai yang lain, memberikan cadangan. Pakailah buk. Buk ni satu seruling. Yang kalau ditiup, dia keluarkan bunyi. Jadi seperti mana orang-orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Jadi orang Yahudi dia guna seruling. Tiup. Bila dia tiup, bunyi seruling itu menyebabkan orang datang ke tempat ibadat orang Yahudi. Kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum cerita Umar ni, mereka ni sebenarnya dalam keadaan tertanya-tanya macam mana kita nak buat. Jadi ada cadangan lah. Cadangannya untuk kita buat macam mana? Kita gunakan tadi nakus, kita guna buk untuk panggil orang solat. Tetapi menariknya ada satu kisah. Ketika mereka dah bincang-bincang belum ada keputusan, sehinggalah sehari selepas tu seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid ni dia sahabat Nabi yang dia mimpi. Masa dia tidur malam tu dia mimpi. Dan dia kata iaitu Abdullah bin Zaid, dia kata pada malam tu aku telah bermimpi, iaitu aku jumpa satu orang yang berdiri di atas satu bangunan yang tinggi sambil dia ni memukulkan nakus. Dia tengah pukul kayu tadi. Ada juga sebagai riwayat kata dia tengah membunyikan loceng. Jadi dengan cara itu kemudian dia pun datang kepada lelaki tersebut yang tengah membunyikan locengnya. Lalu Abdullah bin Zaid ni dicerita dalam mimpi ni tu, dia jumpa lelaki tu, dia kata, boleh tak aku nak beli loceng ni? Boleh tak aku nak beli? Lalu lelaki yang dalam mimpi, yang dia mimpi tu, dia kata, kenapa kamu nak beli loceng ni? Lalu Abdullah bin Zaid dia kata, kerana aku nak panggil orang solat. Lalu akhirnya bila dikatakan sedemikian, maka lelaki itu pun berkata, nakkah aku beritahu kamu sesuatu yang lebih baik daripada ni? Nak panggil orang solat lebih baik pada ni. Apa dia? Lalu lelaki itu pun bangun dan lelaki itu pun melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ceritanya lelaki tadi tu dia pun dengar kalimah azan tu buat pertama kalinya dilaungkan orang di dalam mimpi tu. Kemudian setelah itu dia pun diam sekejap, kemudian dia pun teruskan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitulah iqamah. Maka dia dengar azan dan iqamah dalam mimpi dia. Dan setelah itu pagi itu dia bangun dan akhirnya lepas pada solat subuh sebagainya dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ada satu mimpi yang berlaku pada malam semalam. Jadi dia pun cerita mimpi itu kat Rasulullah SAW. Lalu Nabi kata, sesungguhnya mimpi itu adalah benar. Mimpi yang kamu mimpi itu adalah benar. Kan? Dan akhirnya katakan kepada Bilal mimpinya itu, dan suruhlah dia mengumandangkan azan. Jadi ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada disebutkan bila mana dia dengar cerita Abdullah bin Zaid itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, wallahi aku semalam pun mimpi benda yang sama. Dia pun mimpi sama macam Abdullah bin Zaid. Cuma Abdullah bin Zaid yang beritahu dulu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pun diperintahkanlah Bilal sejak itu untuk melaungkan azan kerana suaranya yang baik, yang merdu, yang kuat, yang lantang untuk memanggil masyarakat kaum sahabat muslimin untuk menunaikan azan. Jadi ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan hadis sahih. Rupanya azan ni bukanlah sesuatu yang Nabi SAW beritahu. Menariknya, azan ni disyariatkan melalui mimpi dua orang sahabat.
iaitu sahabat pertama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang kedua adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka ni Allah jadikan mimpi mereka itu yang menyebabkan mimpi itulah yang datang syariat azan tersebut, maka digantikan segala pendapat yang lain untuk ketuk kayu, untuk bunyikan loceng, bahkan untuk kata apa, untuk meniup seruling buk, meniup seruling untuk panggil orang solat, digantikan dengan suara manusia, iaitulah dengan syariat azan. Maka syariat azan dengan inilah yang berlaku sampai ke hari ini dan sampailah ke hari kiamat. Jadi sebab itulah kita sebut betapa hebatnya syariat azan ni. Jadi subhanallah, kita sebut yang keduanya pelajaran daripada pensyariatan azan. Apa pelajaran kita boleh dapat daripada syariat azan ni? Baik. Pertama sekali, azan secara syar'i adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu solat. Jadi dengan azan kita tahu telah pun masuk waktu solat. Tapi belum bermaksud, bukanlah bermaksud setelah waktu solat, maknanya bila azan confirm masuk waktu solat. Tak. Sebab kadang-kala yang azan pun ada silap kan. Silap dia apa? Dia azan awal sebelum masuk waktu solat. Ini kadang-kadang berlaku lah kan. Orang yang masa ketika Ramadan kan, kita dengar kes-kes ni berlaku. Muazzin tu dia jam baru dia tu bateri kuat sikit, maka jam dia berjalan cepat sikit. Akhirnya bila dia tengok dia nak masuk maghrib ni, dia pun azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang kat rumah tu pula tengah tunggu depan makanan pula, nasi kambing golek pula, sedap, dia tengah tunggu kan. Tiba-tiba dengar je azan, dia terus bismillah, terus suap dalam mulut dia. Tiba-tiba muazzin tu pun berdeham. Minta maaf, belum masuk waktu lagi. Rupanya dia azan pada waktu yang dah awal sikit. Apa jadi pada orang yang makan tadi tu? Yang buka puasa, dia puasanya hari tu batal. Dia kena ganti balik puasa tu pada hari yang lain, di waktu luar dari Ramadan. Itu syariat, itulah fatwa para ulama. Jadi maksudnya azan ni memang untuk mengkhabarkan telah masuk waktu, tetapi bagaimanapun umat Islam kena meneliti waktu. Kalau dia nak buka puasa sebagainya, dia kena pastikan telah pun yakin masuk waktu solat. Dia kena tengok jam, dia kena tengok luar gelap tak, dia kena tengok, memastikan dulu. Itu antara syariat, antara kelebihan syariat azan yang pertama. Yang keduanya, hikmah pensyariatan azan sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagai syiar Islam, sebagai syiar tauhid, sebagai pemberitahuan masuk waktu solat dan seruan untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Jadi antara hikmah azan adalah untuk ajak manusia mentauhidkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tiada lain disembah melainkan Allah. Jadi makna-makna daripada seruan azan itu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan juga iaitulah untuk panggilan untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Kerana itulah sebab macam mana sahabat-sahabat berbincang macam mana nak panggil orang. Maka syariat azan diturunkan, diberikan oleh Allah Ta'ala melalui mimpi sahabat itu dengan tujuan supaya dapatnya orang itu hadir berjamaah solat. Yang ketiganya, hikmah menggunakan seruan atau panggilan ketika solat tidak dalam bentuk perbuatan kerana ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan waktu. Maksudnya apa kata para ulama? Bila azan, mudah saja dengan suara. Tak perlulah bawa seruling, bawa kayu, bawa loceng, tak payah. Azan saja sudah pun adanya kebaikan yang dilaungkan kepada manusia yang lain. Keempatnya, pentingnya solat jemaah. Jadi azan hikmahnya adalah menunjukkan pentingnya solat berjemaah. Yang kelima, hikmah pensyariatan azan iaitulah pentingnya musyawarah, pentingnya perbincangan. Nabi SAW boleh saja menyuruh sahabat buat sesuatu, tetapi Nabi suka bermusyawarah, iaitu bermesyuarat. Nabi suka berbincangkan apa yang lebih baik, apa yang bagus untuk kita lakukan supaya dapat kita memanggil orang untuk melaksanakan solat. Dan yang ketujuhnya, hikmah disyariatkan azan berdasarkan mimpi dan bukan berasal dari Nabi sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan sebagai penghormatan baginya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hebatnya sahabat-sahabat Nabi ni, dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu Taala, ketakwaan mereka, keimanan mereka,
Sehingga syariat azan ini berdasarkan mimpi, ya, iaitulah mimpi para sahabat. Dan ini menunjukkan mulianya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Keredaan Allah Ta'ala bagi mereka dan mereka juga meredai akan apa yang telah Allah takdirkan bagi mereka. Baik. Sekarang kita lihat keutamaan azan. Apakah keutamaannya? Yang pertama, azan ini menjadikan syaitan lari jauh daripada kita. Ya, azan ini menjauhkan kita daripada syaitan. Dari satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu durat hatta la yasma'al adzan." Katanya dalam hadis Abu Hurairah kata bahawa Nabi menceritakan apabila azan dikumandangkan, maka syaitan ni akan lari, berpaling sambil terkentut-kentut dia. Kita dengar macam lawak je, tapi memang betul. Nabi sendiri yang sebut. Lari seperti terkentut-kentut, takut dia kan dengan azan tersebut. Sehingga tidaklah kedengaran azan tersebut. Dan apabila selesai, فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانِ, dan apabila telah selesainya azan itu, aqbala, ya, lalu dia akan kembali. Jadi bila dia azan je dia lari, ya, jauh-jauh sampai tak dengar azan tu. Bila habis azan dia pun datang balik. Dan kemudiannya faida suwiba biha adbara. Lalu apabila dikumandangkan iqamah, faida qudiyal at-taswib, ya, apabila diazankan dikumandangkan iqamah, maka dia akan lari lagi. Dia akan lari lagi. Dan bila habisnya iqamah, dia akan datang balik. Lalu disebutkan yaqturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kada wa uzkur kada. Dan ia akan melintas pada seseorang itu. Kemudian dia pun berkata pada orang tengah solat itu kan. Dia akan cakap, ingatlah benda ni, ingatlah benda ni. Jadi dia beritahu, sehinggalah kata Nabi SAW, lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajul yadri yadri kam salla, sehingga dia pun jadi ragu-ragu berapa rakaat dia sembahyang ni kan. Jadi kat situlah Nabi kata fa idza lam yadri ahadukum kam salla falyasjud sajdatain wa huwa jalis, dan hendaklah dia pun sujud sahwi. Inilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ceritanya bahawa bila azan syaitan lari lintang pukang. Bila iqamah dia pun lari lintang pukang. Ada hebatnya syiar azan. Maka sebab itulah kalau kita kata apa dalam tempat yang baru ke pergi tempat-tempat yang kita pun tak tahu kan, ke dalam sikit hutan dan sebagainya, kita mohon perlindungan Allah Ta'ala dengan kita melaungkan azan. Bila azan tu akan larilah syaitan. Dan semoga dengan itu Allah melindungi kita. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang keduanya, yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin pada hari kiamat. Baik. Bila seorang muazzin, seorang tu melaungkan azan. Ini hebatnya muazzin. Muazzin ni jangan ingat biasa je. Dia punya kerja dia azan kan. Rupanya besar kelebihan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, wa Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras, yang kuat itu dari yang mengumandangkan azan didengarkan oleh jin, manusia dan segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi diceritakan bahawa seorang yang azan, semua makhluk Allah Ta'ala yang dengar suara itu akan jadi saksi di hari akhirat. Ya, sehingga kan dalam riwayat lain Nabi kata, al-mu'adzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu rakbin wa yabisin. Iaitulah kata Nabi SAW, muazzin ini Allah berikan dia keampunan daripada suaranya yang kuat itu saat dia azan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi padanya,
bagi hari kiamat. Di hari kiamat. Ya Allah, maknanya apa? Untungnya orang-orang yang azan. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan menyatakan hadis hasan. Jadi maksudnya apa? Orang yang azan ni dapat kelebihan yang besar. Baik, kita cerita dulu orang yang azan kan. Jadi kita cerita apa kelebihan orang yang dengar azan pula. Apa amalan-amalan. Baik. Jadi yang ketiga, kalaulah yang ketiga kelebihannya, kalaulah seseorang itu tahu keutamaan azan, pasti ramai yang nak jadi muazzin. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fil nida' was-saffi al-awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu." Katanya baginda Nabi SAW bahawa seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan tahu keutamaan saf pertama, saf yang depan sekali ketika solat belakang imam tu, kemudian pastinya mereka akan merebutkan dua benda. Merebut nak azan, merebut juga nak duduk saf pertama. Dan tentu mereka akan merebutkannya dan tentu juga mereka akan mengundi untuk tahu siapakah yang akan duduk tempat tersebut. Maknanya besar kelebihan orang yang azan dan besar juga kelebihan orang yang duduk pada saf yang pertama. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan kelebihan-kelebihan ketika seseorang itu azan. Jadi disebutkan dalam hal ni ini adalah bagi orang yang azan. Sekarang ni persoalannya, kita jarang sekali dalam satu masjid itu ada ramai muazzin kan. Paling kuat pun mungkin 5 orang. Jadi pernah sebenarnya sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apakah yang kita boleh buat. Sebab muazzin ni dia dapat banyak kelebihan. Antaranya 3 tadi kita sebut. Yang keempat apa dia? Iaitu muazzin di hari kiamat, Allah akan jadikan dia ni tinggi di pada mahsyar. Tingginya, tengkuknya tinggi. Sebab apa? Sebab kemuliaan dia. Dia muazzin dulu masa hidup di dunia. Dia azan. Dia ajak orang kepada Allah Ta'ala. Jadi dia tinggi sangat di hari akhirat itu sehingga dia nampak keadaan huru-hara akhirat ni. Dia nampak semua. Jadi dia mulia. Dan dia berada pada kedudukan yang tenang dan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni pernah tanya pada Rasulullah kan, macam mana kami ni nak dapat kelebihan seperti mana yang didapati oleh orang-orang yang maknanya apa, yang dia ni azan. Sebab muazzin ni sebenarnya tak ramai kan. Muazzin ni dia seorang atau 2 orang satu masjid pun paling kuat 5 orang muazzin, tapi tak adalah sampai 100 orang muazzin kan. Jadi apakah yang kita boleh buat ya Rasulullah untuk mendapatkan kelebihan daripada azan juga. Orang yang dengar azan macam mana nak dapat kelebihan macam muazzin? Kami ni tak dapat kan. Jadi disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab. Nabi kata, macam mana nak dapat kelebihan muazzin ni tadi? Semua yang jadi saksi terhadap kamu, baik batu, air, haiwan-haiwan, tumbuhan, manusia, jin, malaikat, semuanya jadi saksi di hari kiamat terhadap azan yang kamu lakukan. Tapi orang yang azan ni tak ramai kan. Jadi macam mana? Jadi satu hari ditanyakan soalan tu kepada Nabi SAW. Dan Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu telah berkata bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Jadi Nabi kata, kalau kamu nak dapat kelebihan macam muazzin, maka bila kamu dengar saja azan, maka ucapkanlah seperti mana diucapkan muazzin. Inilah dia kelebihan amalan pahala yang kita dapat besar ketika azan yang kita boleh dapat. Apa dia? Yang pertama, iaitulah menjawab azan. Jawab azan tu. Rupanya menjawab azan ni adalah satu amalan yang besar, yang orang sangkakan dia amalan yang biasa je. Macam tak payahlah jawab azan kan. Orang tu dah azan cukup lah kan. Rupanya dengan jawab azan, kita dapat kelebihan macam muazzin tu. Semua makhluklah jadi saksi. Kita dapat pahala yang besar.
kita dapat kebaikan, ya. Maka sayang sekali kalau orang bila azan dia pun sibuk dengan hal urusan lain. Bila azan dia sibuk bersembang, bila azan dia sibuk tengok TV pasang kuat-kuat, ya. Bila azan dia sibuk buat benda lain sampai dia tak sempat nak jawab azan. Jadi dia ni dapat apa? Dia rugi. Dia rugi sebab apa? Patutnya dia dapat kelebihan tadi. Ya, tapi dia tak jawab azan. Sebab itulah kita kalau ada dengar azan, kita jawablah azan tu. Ada orang tanya, habis Ustaz, azan yang kita kena jawab ni macam mana? Pertama, azan orang-orang yang mengumandangkannya, ya, secara live. Macam masjid, surau, ya. Masjid surau ni secara live. Kalau kita jawab azan tu, dia sunnah, ya, dia dapat pahala. Kita dapat kelebihan yang dilaungkan oleh muazzin tadi. Kelebihan dia dapat apa? Tinggi di hari akhirat, dia dapat saksi daripada makhluk-makhluk lain sebab dia panggil orang pada jalan Allah, ya, macam-macam lagi. Jadi kita dapat kelebihan itu. Manakala kalau orang tu azan rakaman TV yang azan, macam mana? Dari ulama kata boleh juga jawab azan tu, tak ada masalah, kan. Tapi sebahagian kata dia dapat pahala sunnah, ya, jawab azan, tapi dia tidaklah dapat kelebihan yang seperti mana, sebab azan tu azan rakaman, kan. Tapi maksudnya dia nak dapat pahala sebab apa? Dia sebutkan kalimah yang baik. Kalimah yang baik tu dia sebut Allahu Akbar, dia pun jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia pun jawab asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya, kan. Dari dia jawab hayya 'alas salat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka dia dapat pahala daripada jawab. Tapi kalau tak jawab, ya, pun tak apa. Itu untuk yang rakaman lah. Tapi kalau untuk azan live, afdal sangat dijawab. Sebab apa? Dia diazankan oleh muazzin dan dia akan dapat kelebihan yang ada di mana dapati oleh muazzin tersebut. Baik, seterusnya. Apa lagi pahala yang kita boleh dapat daripada azan? Thumma kata Nabi, sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Keduanya, apabila kita dengar azan, kita dah dengar azan, lalu setelah itu kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dengar azan, habis dengar muazzin tu azan, kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ataupun kita bacalah selawat Ibrahimiyah seperti mana yang kita bacakan ketika tahiyat akhir itu. Dan itu selawat yang antara yang afdal, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan sebagainya sampailah habis, ya. Innaka Hamidum Majid. Jadi inilah selawat yang bagus, ya, untuk dibacakan setiap kali lepas habis solat. Tapi kalau tak sempat baca panjang, bacalah pendek pun tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebab lepas kita selawat pada Nabi sekali, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi asyran, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Maknanya 10 kali kebaikan Allah Ta'ala bagi. Allah bagi kita 10 kali rahmatnya. Allah bagi 10 kali yang disebutkan dengan apa kata, dengan hasanahnya, ya, pahalanya, dan Allah bagi, ya, rahmat, perlindungan dan macam-macam kebaikan lagi bagi orang yang berselawat pada Nabi SAW. Sebab tu antara waktu yang baik sunnah untuk kita membacakan selawat selain waktu-waktu yang lain adalah selepas azan. Lepas azan je kita selawat Nabi sekali, ya. Dan kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, thumma sallallahu ila al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li abdi min ibadillah wa arju an akunu ana huwa. Jadi dalam satu hadis juga, dalam hadis ini yang merupakan hadis Abdullah bin Amr yang kita baca tadi, masih lagi hadis yang sahih riwayat Muslim. Ketiganya, apa amalan baik yang kita boleh dapat? Pahala besar ketika waktu azan dan selepas azan. Lepas saja azan kita dah selawat pada Nabi, kita bacalah doa lepas azan. Lepas selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, kita bacalah doa selepas azan.
Apa doa selepas azan tu? Dulu selalu kan tengok TV tu, lepas habis azan je ada doa ni. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ini doa selepas azan yang disunnahkan kita membaca. Kerana Nabi kata, ya, selepas kamu dengar azan dalam hadis tadi, ya, mintalah kepada Allah al-wasilah. Kan kita baca ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Iaitu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ati Muhammadan al-wasilah. Iaitulah minta pada Allah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Al-wasilah ni apa? Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim tadi, ia adalah satu mahligai di dalam syurga Allah. Yang mana ya hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang special. Ya? Maka Nabi kata wa arju an akuna ana huwa. Dan aku sangat berharap akulah orang tu. Ya Allah. Padahal Rasulullah SAW dah confirm dah syurga kan. Rasulullah tu Habibullah. Rasulullah minta lah apa pun kan. Rasulullah insya-Allah confirm dapatnya kan. Tapi Rasulullah pun berharap juga pada Allah. Inilah sifat mulia Nabi SAW. Lepas tu kita kena ada dua sifat mulia ni. Namanya khauf war raja. Takut dan berharap ya, kepada Allah Ta'ala. Kita takut pada Allah, takut azabnya, takut kemurkaannya, takut apa semua. Dan kita juga berharap. Iaitulah kita harap Allah ampun dosa kita. Harap Allah Ta'ala angkat darjat kita. Kita harap Allah masukkan kita dalam syurga. Kita berharap pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW juga menyatakan wa arju an akunu ana huwa. Aku juga berharap iaitulah akulah yang dapat masuk. Akulah yang dapat al-wasilah tu. Subhanallah. Jadi Nabi kata faman sa'ala li. Siapa yang tolong minta untukku aku dapat wasilah tu. Al-wasilah halat lahu syafaati. Maka akan dihalalkan dia syafaatku. Akan berhak dia dapat syafaatku. Ya Allah. Rupanya kita jawab doa al-azan. Apa kita dapat? Kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah. Kan? Rugi sangat tak jawab doa al-azan. Jadi sebab itulah bila azan, kita, ulama pesan kita, berhentilah sekejap dengar azan tu. Kan? Kalau bersembang, adakah salah bersembang? Tak salah. Tapi sayanglah, kan? Kita bersembang, kita terlepas jawab azan. Kan? Bila kita bersembang, kita akan terlepas manfaat, kebaikan untuk merenungi makna-makna azan. Makna azan tu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Iaitu kita refresh balik apa? Refresh balik kita punya keimanan. Kita punya tujuan hidup. Bila kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hidup ni Allah yang paling besar, bukannya dunia ini. Kadang-kadang ada orang dunia ni besar daripada Allah sehingga dia sanggup tinggalkan perintah Allah disebabkan sibuknya dia dengan mencari dunia. Sayang sekali. Sebab tu bila dengar azan, kita dengar azan, kita jawab azan dan kita segerakan solat dan kita solat berjamaah. Itulah hebatnya persyaratan azan. Jadi sebab tu lepas pada azan pula jangan lupa selawat pada Nabi. Jangan lupa baca doa lepas azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu kita minta pada Allah, maksudnya apa? Iaitulah ya Allah pemilik dakwah yang sempurna, iaitu azan tadi. Iaitulah salat yang ditegakkan, salat yang didirikan. Berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, iaitulah mahligai tadi dalam syurga. Dan juga fadilah, kedudukan yang mulia. Dan bangkitkanlah Nabi SAW sehingga Nabi menempati maqam, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Maka siapa baca doa selepas azan, halat lahu syafaati, akan dihalalkan baginya syafaatku. Hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Jadi sebab itulah kita ni lepas azan jangan tinggal doa lepas azan. Bacalah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu Allah kurniakan kita dengan kebaikan
kelebihan sehingga kita dapat yang disebutkan dengan syafaat Nabi SAW pada hari akhirat nanti. Ya Allah, syafaat Nabi inilah kita nak sangat, kita perlu. Ya, untuk mudah-mudahan segeranya hisab kita. Ya, segeranya kita melintasi sirat. Segeranya kita masuk ke dalam jannah Allah Ta'ala. Segeranya kita terlepas daripada azab Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi sebab itulah kita janganlah tinggal doa lepas azan. Kita janganlah tinggal doa selepas azan. Ya. Jadi seterusnya ini antara yang disebutkan di dalam selepas daripada azan tadi. Juga ada sebenarnya amalan lain. Ya. Amalan lain setelah kita dengar azan. Antaranya amalan untuk kita baca yang disebutkan satu bacaan ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi lepas kita dengar azan, kita dah selawat, kita dah baca doa, kalau kita mampu lagi, kita bacalah bacaan kalimah. Hadis ni daripada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebagai meriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas ni makamnya bukan di Madinah. Makamnya di Guangzhou, di China. Sehingga adanya masjid Sa'ad bin Abi Waqqas dan makamnya di sana. Kan dia berdakwah sampai ke sana. Ya Allah, jauhnya pergi sahabat kan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW beritahu seseorang itu keluar dakwah, ya, jadi jauhnya dia dari kampung halamannya itu lebih besarlah hasanah kebaikannya, pahalanya kalau dia wafat jauh daripada kampung halamannya kerana keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita insya-Allah kita berazamlah setiap kali dalam hidup kita ni dapat berdakwah, ajak manusia kepada kebaikan. Insya-Allah mudah-mudahan kewafatan kita dalam husnul khatimah dan kebaikan. Jadi sahabat ni berjuang jauh, dia pergi untuk dakwah sampai ke China untuk dakwah apa yang disebut dengan Islam, dengan apa ajaran Nabi SAW. Baik, hadis ni merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang lepas azan selain dibaca selawat tadi, selain dibaca doa lepas azan, dia baca kalimah ini, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin wa rasula wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Jadi siapa lepas azan dia baca selawat, baca doa lepas azan, dia baca pula kalimah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wabil islami dina. Apa dia dapat? Ya, ghufira lahu zambuhu, akan diampunkan dosa-dosa. Ya Allah, rupanya banyak amalan lepas azan kan. Kita ni kadang-kadang ada orang azan pun dia buat tak tahu je, lepas azan pun lagi dia buat tak tahu. Ya Allah, sayangnya rupanya banyak kelebihan kita boleh dapat daripada azan, dan sebelum waktu azan, selepas azan kita boleh dapat kelebihan. Antara kita bacalah yang tadi zikir ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Senang je kan? Maksud dia apa? Iaitulah aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala. Aku reda Allah sebagai Rabbku dan Muhammad SAW sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku. Maka terampunlah dosa itu. Ya Allah. Ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bacalah. InsyaAllah lepas azan, sekejap lagi nak azan Zuhur ni, standby. Kita buat 3 ni. Selawat, yang keempat. Kita baca, dia jawab azan, baca doa, baca selawat lepas azan, baca doa selepas azan, dan baca zikir ni. Jadi ni di antara kelebihannya. Baik, jadi sebab itulah masa azan ni adalah sebenarnya peluang yang Allah nak berikan kepada hamba-hambanya untuk mendapat kelebihan, untuk mendapat manfaat. Bukan hanya yang azan dapat kelebihan, tapi yang mendengar azan pun boleh dapat kelebihan. Itulah adilnya Allah Ta'ala kan. Kalau tak orang yang azan je dapat kan. Tapi yang orang yang tak azan tak dapat lah kan. Dalam satu qaryah tu ada satu masjid, ya,
Bukan 100 orang, 100,000 orang dalam karya tu semua boleh azan. Tak, yang muazzin je boleh azan kan. Yang lain tu dia tak azan kan. Jadi macam mana nak dapat kelebihan tu? Ni sahabat-sahabat Nabi tanya ni kerana mereka ni berebut-rebut nak dapat pahala. Kan, orang manusia kadang-kadang berebut-rebut nak dapat harta. Tapi dapat pahala tak ada pun berebut-rebut kan. Sahabat Nabi tengok contoh kan. Mereka berebut-rebut nak dapatkan pahala. Kan? Berebut-rebut nak dapat kebaikan. Sehingga seorang di kalangan mereka yang dah ada kelebihan dapat pahala pun mereka nak berebut juga dapat pahala. Macam tu juga kan. Sampai juga ada satu hadis yang lain, ya, sahabat-sahabat Nabi ni yang tak berharta, mereka ni miskin. Ada sahabat Nabi pula yang berharta, yang kaya sikit kan. Jadi yang miskin ni dia bukannya jealous dengan harta orang tu kan. Tapi dia jealous sebab orang tu ada harta, orang tu boleh buat amal lebih pada dia. Nampak tu? Hebat sahabat Nabi kan. Bila sahabat Nabi yang tak apa nak kaya ni dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kan, kami tengok sahabat-sahabat ni, tengok dia ada banyak harta, dia boleh sedekah ya Rasulullah. Dia boleh sedekah, dia boleh zakat. Kami ni tak ada harta, macam mana nak sedekah? Macam mana nak sedekah Rasulullah? Kami tak ada harta langsung. Jadi Rasulullah beritahu pada mereka kan, kalau kamu boleh dapat kelebihan besar bersedekah ni dengan kamu apa? Dengan kamu berzikir pada Allah. Tasbihlah 33 kali lepas solat. Subhanallah. 33 kali Alhamdulillah. 33 kali Allahu Akbar lepas solat. Dan saya Allah bagi keringanan bagi kamu. Allah bagi pahala sedekah bagi kamu. Jadi orang-orang yang miskin ni seronoklah. Kami dapat mengatasi mereka balik dalam pahala. Sebab mereka ni sedekah, kami tak boleh sedekah. Dan Nabi ajar zikir ni untuk mereka beramal. Jadi mereka pun beramal zikir. Jadi sahabat yang kaya ni tengok apa yang dia orang buat ni lepas solat ni. Akhirnya dia orang pun tahu juga dan dia orang pun duduk juga berzikir. Jadi sahabat-sahabat yang tak berharta jumpa Nabi, ya Rasulullah, bila mereka dah tahu dah amalan ni. Nabi senyum je kan. Jadi macam mana kami nak mengatasi lagi mereka dengan mereka ni, mereka boleh sedekah, mereka boleh berzikir pula macam kami. Kami tak boleh mengatasi lah pahala mereka. Rasulullah SAW beritahu, itulah kelebihan Allah beri pada sebahagian orang kan. Tapi tak ramai ke macam tu kan. Selalunya orang banyak harta dah lupa dah pada Allah, lupa nak berzikir dah kan. Banyak nikmat sangat sampai lupa dah pada Allah. Jadi sebabnya kita ni usahalah macam sahabat Nabi, berlumba-lumba nak buat kebaikan kan. Berlumba-lumba buat kebaikan. Kita ada harta, kita tak ada harta ke, tetap kita zikir pada Allah, tetap kita bersedekah, tetap kita beramal soleh. Dan orang yang apatah lagi kalau dia memiliki harta yang banyak, lagi dia pula soleh, dia pula beramal, ya Allah, hebatlah. Dan itu hanya tak ramai, qalil, ada sedikit di kalangan qalilan ma tashkurun, ada sedikit di kalangan mereka yang bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita juga digolongkan di kalangan golongan yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, balik pada tadi. Okey, ni antara amalan kita boleh buat. Dan ada amalan yang terakhir, iaitulah berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebab tu, kalau kita dah dengar azan, kita dah jawab azan, kita baca selawat, kita baca doa lepas azan, kita baca zikir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Lepas baca zikir tu, kita berdoa pada Allah. Doalah apa-apa saja. Daripada Abdullah bin Amr pernah berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Muazzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Satu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Abdullah bin Amr ada kat situ, dia dengar soalan tu. Soalan tu adalah, sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, Muazzin ni selalunya akan jadi lebih hebat pada kami dalam hal urusan pahala. Dan dia azan, dia dapat pahala, Jadi macam tadilah sebut, mereka ni berebut nak pahala kan. Jadi Rasulullah bersabda, qul kama yaquluna fa idzan tahaita fas'al tu'tah. Jadi Nabi kata, kalaulah muazzin ni azan, kamu jawab azan, dapat pahala. Ni seperti kita sebut tadi. Lalu Nabi kata, jika selesai azan, berdoalah, maka akan dikabulkan doa kamu. Rupanya ada waktu mustajab doa selepas azan. Setiap kali lepas azan,
waktu mustajab doa. Ruginya kalau kita tak tahu kan. Jadi hadis daripada Abu Daud dan riwayat Ahmad menyatakan hadis ni hadis hasan. Jadi maksudnya doa selepas azan termasuk adalah doa-doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan dalam hal ni bila kita lepas azan, doalah. Doa ya Allah, Allah ampun dosa. Doa Allah Taala mudahkan urusan. Doa Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan beramal soleh. Doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk pada kita, ahli keluarga kita semuanya kebaikan insya-Allah. Jadi inilah antara waktu-waktu yang disebutkan mustajab dan doa, dan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahawa inilah 5 amalan. Rupanya amalan-amalan ni adalah amalan disusun oleh ulama namanya Imam Ibnu Qayyim, ya. Inilah 5 amalan yang boleh diamalkan sehari semalam dalam hidup kita. Ini amalan tambahan, amalan sunnah yang kita boleh buat sehari semalam pada waktu azan. Dan ingatlah yang boleh terus menjaganya hanyalah as-sabiqun, iaitu orang-orang yang semangat dalam kebaikan. Rupanya kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, rupanya susah orang tu nak istiqamah kan. Jadi kita ni mudah-mudahan kita jadi golongan as-sabiqun, golongan yang selalu bersemangat dalam kebaikan, buat amalan kebaikan. Jadi kita bila dengar azan, kita jawab azan. Bila dengar azan, lepas azan kita pun membaca doa, membaca selawat, berdoa, berzikir dan berdoa lagi kepada Allah dengan doa yang kita inginkan. InsyaAllah semoga Allah merahmati kita dan memberkati kita setiap kali azan itu kita mendapat pahala yang besar. Dan ada orang bertanya, macam mana pula kalau iqamah? Iqamah. Jadi iqamah ni dilaungkan selepas daripada azan, iaitu sebelum kita mendirikan solat berjemaah ataupun solat lah. Jadi bagi ulama kata kita boleh jawab iqamah tadi, dia dapat pahala. Dan kita juga boleh baca doa selepas iqamah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, walaupun ia tidaklah berat sunatnya seperti mana azan, tapi boleh juga dibacakan untuk mendapat kelebihan fadilatnya. Dan yang mana selepas daripada muazzin itu melaungkan iqamah juga, kita boleh saja baca seperti mana azan, tak ada masalah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberi kebaikan bagi kita, dan semoga juga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita dengan amalan soleh, kebaikan-kebajikan, dan dari azan ini mudah-mudahan kita mendapat hasanah, penyaksian yang baik di hari akhirat, keampunan daripada Allah Ta'ala dan pahala yang besar serta syafaat bagi Nabi SAW di yaumul akhirah nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya saya kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan Ustaz daripada Azrina bertanya. Ya, boleh. Cara menentukan masuk waktu solat, contohnya maghrib, adalah apabila terbenamnya matahari. Sekarang ni masih cerah lagi dah azan, sebab dah guna cara pengiraan dan kalender waktu solat yang dah diset lebih awal tu. Apakah pandangan dari sudut syarak berkenaan senario seperti ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk solat fardu yang kita laksanakan sehari semalam, sebenarnya dalam negara-negara Islam macam kita kan, negara Malaysia, adanya para ulama yang pakar dalam bidang ilmu dipanggil ilmu falak. Ilmu falak ni adalah ilmu berkaitan dengan dipanggil meteorologi. Saya pun nak sebut payah. Ataupun astronomi. Jadi mereka ni adalah ulama yang pakar bidang ilmu kaji bintang, ilmu berkaitan dengan peredaran matahari dan bulan dan sebagainya, yang akan menentukan waktu-waktu solat kita. Jadi solat ni macam mana Allah sebut, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat ni sesuatu yang mana Allah tetapkan ketetapan yang wajib bagi orang beriman mengikut waktu-waktu yang tertentu. Jadi macam mana nak tentukan waktu-waktu ni? Nabi SAW pernah ajar kepada sahabat, contohnya Abdullah bin Amr menceritakan Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhur
ialah apabila matahari tergelincir sehingga bayang-bayang seseorang sama panjang dengan badannya semasa selama waktu asar belum tiba. Waktu asar pula selama cahaya matahari belum berwarna kekuningan. Waktu maghrib ialah selama mega merah belum lenyap. Dan waktu isyak ialah sehingga tengah malam kedua. Sedangkan waktu subuh bermula sejak terbit fajar sehingga matahari terbit. Jika matahari terbit, maka hentikanlah solat kerana ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Jadi, ini adalah contoh hadis sahih riwayat Muslim yang menceritakan tentang macam mana Nabi beritahu contoh-contoh masuk waktu. Jadi, secara ringkasnya sebagai contohnya waktu subuh bermula ketika terbitnya fajar sadiq, iaitu munculnya warna putih yang mendatar ya, di ufuk, di horizon yang kita nampak warna putih mendatar sehingga terbit matahari. Zuhur pula mula daripada tergelincirnya pinggir timur matahari daripada garisan meridian. Ini bahasa inilah falak kan, bahasa kata apa, geologi ya. Yang ke barat sehingga apabila bayang-bayang satu objek menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Jadi begitulah juga soalan tadi sebut waktu maghrib ya. Apabila keseluruhan matahari terbenam di bawah ufuk, horizon, sehingga hilangnya mega merah di langit barat. Ya, jadi di sini adalah antara yang disebutkan dalam para ulama tentang disebutkan dengan hal-hal ini. Namun dinyatakan bahawa kata sebagai contoh mufti wilayah dia ada sebut perubahan altitude matahari ketika istiwa menyebabkan perubahan waktu istiwa. Dalam arti kata lain, dia mengakibatkan perubahan pada waktu-waktu solat dari hari ke hari. Jadi sebab itu para ulama dia buat pengiraan, dia buat calculation. Calculation tu berdasarkan altitude matahari, macam mana perubahan istiwanya, peredarannya. Dan oleh sebab demikian, berdasarkan kriteria disebutkan kriteria yang ditetapkan, maka para fuqaha, para ulama telah membuat tafsiran supaya waktu solat dapat diamalkan oleh masyarakat dengan lebih mudah. Jadi semua kaedah tersebut disesuaikan dengan ilmu astronomi, ilmu falak, dan juga ditentukan dengan kaedah hisab, perkiraan, matematik. Ya. Dan ia dipermudahkan untuk paparan jadual waktu solat yang digunakan. Dan di situ kita rujuk waktu solat kita. Jadi disebutkan persoalannya, apabila kita lihat paparan waktu solat itu adalah ia dikaji oleh ulama, maksudnya ditulis ini daripada mufti wilayah ataupun daripada mufti ini disahkan oleh Jabatan Agama, Mawib atau sebagainya, maka tidak ada masalah untuk kita ikuti. Kerana itu adalah sesuatu yang telah pun dibincangkan oleh para ulama dan kita boleh berpegang terhadap apa yang ulama telah pun tetapkan. Sebagai contoh hari itu subuh kena tambah 8 minit dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang kita boleh mengikuti ulama itu kerana mereka telah membuat kajian terhadap waktu masuk waktu solat dan sebagainya. Pun begitu, kalau kita menggunakan rujukan sesuatu tabulated jadual itu, yang tabulated data itu yang bukan daripada Jabatan Mufti, bukan daripada para ulama, atau hanya di search melalui Google saja, maka itu adalah kita kena check balik. Kita kena check balik. Sebab apa? Kadang-kadang ia tidak bertepatan dengan perkiraan para ulama. Ia hanya mungkin sekadar tabulated saja. Tapi boleh juga dirujuk sekiranya kita yakin di luar sana telah masuk waktu. Maksudnya kita tengok kat luar, memang keadaannya seperti dalam hadis tu sebut. Setelah kita yakin masuk waktu, barulah kita solat. Itu antara yang disebutkan. Tapi kalau masjid dan sebagai suraunya menggunakan data ataupun disebutkan dengan jadual yang telah di-provide oleh majlis ulama, ilmu falak, macam contohnya majlis ulama negeri, negeri sebagaimana wilayah ke Selangor ke sebagainya, maka tidak ada masalah mengikuti mereka kerana mengikuti jadual tersebut kerana ia telah pun dibincangkan para ulama, maka disebutkan dengan hukum tersebut. Para ulama telah pun menetapkannya dengan ijtihad, dengan perkiraan, maka kita boleh ikut, tak ada masalah. Jadi itu sekadar yang saya boleh kongsikan, insya-Allah. Jadi apa pun untuk kita solat mestilah yakin masuk waktu. Dengan kita main solat je kan, tengok
lebih kurang ni putus sembahyang kan. Padahal waktu Betul. solat tak masuk lagi kan. Jadi Ya. kita kena buat check and balance lah. Tengok yakin Mm-mm. kan. Yakin baru kita solat. InsyaAllah. Ya. Okey Ustaz, ada satu lagi soalan daripada Islam. Ada rujukan nas ke dengan kebiasaan kita lakukan azan semasa nak berangkat dari rumah ke airport dan di airport apabila berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ada apa hikmahnya? Okey. Baik. Sekejap saya rujuk sekejap kitab. Baik. Kalau azan sebelum berangkat azan kepada orang yang akan bermusafir. Baik. Sebenarnya ada ulama ada sebut tentang hal ni tentang macam manakah hukumnya azan sebelum kita keluar musafir pergi haji ke pergi umrah. Jadi berdasarkan pandangan ulama pendapatnya dibolehkan, dia haruslah boleh melakukan azan ketika nak musafir. Kadang-kadang lafaz azan dan kalimah yang terkandung padanya banyak menginsafkan musafir tu. Jadi musafir tu bila dengar azan menjadi insaf dia. Okey, tujuannya kerana Allah, memperbaiki hati dia serta bantu dia dalam menentukan nawaitu, itu niat dia untuk perjalanan tersebut ke arah yang lebih baik. Justru para ulama kata dengan apa yang disebutkan adalah diharuskan, dibolehkan untuk kita azan untuk bermusafir, maka kita pun melaungkan azan. Walaupun begitu ada sebagai ulama antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami disebutkan ada beberapa tempoh di mana sunat di azan iaitulah baik, dia kata bahawa beberapa perkara yang sunat azan. Contohnya sunat azan pada selain daripada solat. Contohnya azan kepada bayi yang baru dilahirkan sunat. Itu ada nas-nas ni. Azan ketika dalam keadaan duka cita, keadaan berlaku musibah azan. Ketika diganggu jin, ketika marah azan boleh. Itu sunat. Jadi begitulah juga disebutkan sunat azan ketika disebutkan dalam menghalau jin syaitan dan sebagainya. Dan kalau juga nak musafir, ada ulama kata boleh sunat juga untuk musafir kita azan. Namun ala kulli hal dalam pendapat mufti wilayah menyatakan ia harus saja. Jadi walaupun ada sebagian ulama kata sunat, tapi secara kesimpulannya mufti wilayah kata kita harus azan, tak ada masalah. Tak ada masalah nak azan. Tak ada tak ada kata benda-benda yang menghalang lah. Boleh, dan bahkan ia bagus untuk memperbaiki niat kepada seorang yang akan bermusafir, dan semoga juga dijauhkan dari syaitan, dipermudahkan dalam urusan, dan insya-Allah dengan itu Allah memberi pahala dan kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya nampak kat sini Puan Nur Arida nak tanya ke? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bersalam. Saya tahu lepas laungan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katakan kita kucup kedua ibu jari dan sapu ke mata untuk menajamkan pandangan kita. Adakah itu amalan sunat Ustaz? Baik, mengikut apa yang saya pelajari daripada hadis-hadis tentang amalan setelah pada azan kan, yang itu tidak termasuk, tidak ada hadis yang menceritakan tentang perkara tersebut. Mungkin saja itu amalan-amalan yang dibawa oleh sebahagian daripada ulama ke atau sebagainya, tapi dalam hadis tidak ada lah. Tak ada. Jadi orang kata apa, kalau kita nak beramal adalah lebih utama kita mengutamakan apa yang telah pun diajarkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan itu Allah kurniakan hasanah kebaikan, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala kurniakan kita rahmat serta pahala yang besar, insya-Allah. Amin. Jadi itu tak perlu diikut lah ya, tak payah. Ya, betul. Ikut lah ya. Betul insya-Allah. Pasal kata untuk tajamkan mata pandangan kita tu yang saya. Kita pun tak pasti sebab apa, saya tak jumpa pun hadis. Kalau saya jumpa mungkin saya boleh sharekan lah tapi tidak ada hadis yang cerita pasal amalan tersebut. Jadi kita tak pastilah. Kalau kita tak pasti, lebih baik kita belajar dulu, kaji dulu, sehinggalah kita jumpa nasnya, maka barulah kita beramal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Amin.
Yang tadi tu pun dah banyak dah. Dah banyak dah Ya. khatanah kan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Betul. Allah permudahkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Muhammad Arif Zaki atas perkongsian ilmu ini. Meraih pahala melalui azan. Banyak sangat kita dapat meraih pahala hanya melalui azan saja. Itu azan je Ustaz. Banyak lagi pahala-pahala yang lain kan Ustaz kan? Ya, betul. Betapa pemurahnya Allah ini. Dan justru itu marilah kita menyahut seruan untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat atau al-falah sebagaimana yang terkandung dalam laungan azan dengan menjadikan kesempurnaan akidah, ibadah dan akhlak kita sebagai teras utama dalam kehidupan ini. Semoga ianya sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan terima kasih kepada penaja dan juga penyumbang-penyumbang di SPAK ini atas untuk kesinambungan majlis ilmu ini. Ustaz, kita tangguhlah dulu Ustaz ya. Minggu depan insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz dan dengan menangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat pertama. Waalaikumsalam.